Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita dalam Zoom untuk kali ini. Kali ini bersama dengan saya, kita ada Ustazah Salasia Wahab bersama dengan Puan Sarifah Razak. Okey, so seperti biasa, kita akan juga berkongsi untuk dapatkan sedikit perkongsian lah dari peserta TO. TO ni Tadarus Online Haraki. Baik. So kalau dalam kelas ini biasanya yang berlangsungnya 3 bulan. So dalam 3 bulan ni pelajar akan belajarlah terus buka Quran untuk membaca Al-Quran dah. Tidak lagi nak belajar tarian-tarian atau huruf sebab ini telah belajar di sebelumnya. Yang eksklusifnya peserta akan one on one bersama dengan ustazah ataupun tenaga pengajar lah untuk tadarus online haraki ni. So yang Puan Salasia Puan pula Ustazah Salasia Wahab ni merupakan salah satu orang tenaga pengajar kita dalam TO. Okay, so kita tak nak bazirkan masa sebab saya tak sabar nak tahu tentang cerita perjalanan bagaimana Puan Sarifah ni untuk belajar dalam Al-Quran ni. So saya serahkan kepada Ustazah Salasia Wahab. Dipersilakan. Ya, terima kasih Puan Ain, terima kasih atas info-info yang diberikan oleh Puan Ain. Dan terima kasih juga pihak yang terlibat dalam sesi ini ya. Jadi apa kabar Puan Syarifah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Takut mana tahu cuaca sekarang ni, cuaca angin, apa tu hujan, manalah tahu jadi kabur-kabur ke. InsyaAllah. Pagi tadi aja Ustazah kabur terus. Okey. Alright. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekali lagi kita berjumpa pada kali ini. Kali ini kita bersama Puan pula. Tak ada sebelum ini kita bersama Tuan. Kali ini kita bersama Puan pula ya. Puan yang saya maksudkan iaitu Puan Syarifah. Puan Syarifah Razak ni merupakan salah seorang pelajar TOH, iaitu seperti Puan Ain katakan tadi, iaitu pelajar tadarus online haraki. Ya. Beradanya Puan Syarifah di sini ini ingin menceritakanlah pengalaman beliau, bermulanya dari dia mengenali haraki sampailah ke saat dia pergi ke perjalanan ke TOH ini. Jadi untuk tidak membuang masa, saya serahkanlah kepada Puan Syarifah untuk memperkenalkan dirilah terlebih dahulu ya Puan. Sebab kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi perkenalkan diri Puan, sedikit tentang diri Puan, kemudian masih bekerja kah atau macam mana, dan ialah pengalaman seterusnya lah, pengalaman sebelum mengenali kaedah haraki ni. Mungkin ada cerita tersendiri ya. Seperti Tuan Mustafa yang sebelum ini dia menceritakan betapa dia struggle mencari kelas-kelas untuk belajar membaca Al-Quran. Mungkin Puan Syarifah boleh kongsikan pula pada kali ini. Silakan. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah binti Abdul Razak daripada Taman Mas Teluk Mas, Melaka. Saya seorang suri rumah tangga sahaja. Suri rumah sepenuh masa. Sejak saya mengenali haraki ni, saya memang sebelum tu saya ada mengikuti kelas-kelas mengaji di mana-mana lah, di luar. Saya belajar untuk mengenal tajwid, mengenal mahraj huruf kan. Jadi saya juga nak kata saya pandai itu tidaklah. Tapi sebelum mengenal haraki ni pun saya guru mengaji kepada rakan-rakan setaman saya, kanak-kanak di taman saya lah. Tapi tak adalah kata sebijak macam Ustazah, macam Ustaz Zakaria. Tapi bolehlah, insya-Allah lah saya ajar mereka mengaji. Lagipun saya jumpa haraki ni pun saya buka Facebook kan, ada rakan-rakan hantar macam share kan. Jadi saya bila terlihat haraki ni, saya kata apa benda agaknya Tapi memang saya dah mengikuti Ustaz Zakaria ni mengaji waktu pagi di masa tu.
Tapi masa pagi tu saya mengaji, saya sambil mengaji, saya tengok Ustaz Zakaria mengaji ni, saya buka Facebook, saya saya mengajar kawan-kawan saya mengaji. Saya sambil-sambil saya buka Ustaz Zakaria mengaji, lepas tu saya tengok, saya biarkan handphone saya jalan dia macam tu. Tapi lama-kelamaan saya kata tak boleh jadi, saya tengok dia punya video, macam video satu dia, lepas tu saya macam tertarik pula pada kaedah haraki ni. Sebab kaedah haraki ni bila saya tengok Ustaz Zakaria mengajar mengaji ni, macam dia santai, macam senda, tapi walaupun santai tu ada ilmu di situ. Dia tegaskan ada tarian. Saya macam pelik, apa asal mengaji ni ada tarian? Kata macam ni mati aku nak ikutlah apa tarian ni apa tarian Ustaz yang biasa cakap ada tarian lain dari yang lain daripada yang lain. Kata dia tak perlu nak menghafalkan tajwid. Saya ni macam pelik sangat. Daripada situ mengharaki daripada tak tahu sampai saya tengok video Ustaz Zakaria ni, macam ni letam tak kenal maka tak cinta. Bila dah cinta jatuh. Ya. Betul Puan. Jadi sebelum ni memang sudah boleh lah kan. Haraki ni kiranya Puan ni boleh lah. Ya boleh sudah membaca Al-Quran. Jadi tiba-tiba tertarik pula dengan kaedah haraki, kelainan kaedah haraki di. Yang penting tadi dia punya bermulanya titik mulanya mengenali haraki. Yang Puan ini pun mengajar rakan-rakan di taman perumahan. Kemudian handphone sentiasa di on masa Ustaz mengaji. Dan hati tu tiba-tiba macam rasa dibakar-bakar pula mau tahu apa itu kaedah haraki. Tahniah Puan. Akhirnya Puan mengikuti mendaftar diri untuk mengikuti kelas bersama dengan kaedah haraki ini. Kelas pertama yang Puan ikuti kelas apa tu? Cuba cerita. Kelas pertama yang saya ikuti di kaedah haraki ini kelas NMN. Masa tu start daripada 2 hari bulan 3 daripada model 1 hingga ke model 10. Jadi last kali 13 hari bulan 4 kalau tak silap saya lah. Tahun ini lah. Ya? Tahun ini? Tahun ini juga saya mengikuti dalam tahun ni lah. Sebelum bermakna saya mengikuti tu sebelum PKP, dan dalam PKP itulah saya belajar nak mudah ngaji. Sebab saya tak ada apa lagi saya nak buat. Macam saya mengajar pun, macam saya nak murid, macam pelajar-pelajar yang saya ajar pun, dia pun tak boleh datang ke rumah kita kan. Jadi saya terus ikut online haraki ni, NNM lah yang saya ikuti tu. Macam mana perasaan ketika tu Puan ikut NMN tu? Apakah Puan berasa lebih kurang je macam yang saya belajar, lebih kurang. Macam mana perasaan Puan? Masa tu saya memula mengaji tu dengan keadaan NNM ni kan. Saya tengok memang kalau kata kita sama je, tapi tidak. Memang tidak. Sebab bila kata kita mengaji ni, Ustaz kata setiap huruf-huruf ni dia ada tarian yang tersendiri. Gitu. Kalau macam kata kita yang dulu kita belajar di luar, macam saya belajar di luar mengenai macam tajwid kan, kita nak mengingat memang agak sukar. Macam kalau kabut lah sikit lah. Tapi kalau di haraki ni yang semasa Ustaz Zakaria mengajar di NM, mudah sangat. Jadi setiap huruf tu ada tarian, macam kita ada ketuk pipi, ada buka pintu, dan ada pula bunyi dia. Lepas tu macam cacing pula tu. Yang Puan ingat, tarian yang paling Puan kalau ketuk pipi kendalikan kelas tu. Kalau dia kata ketuk pipi ni, kalau buka pintu,
Kalau cacing tu gedik. Macam tu lah. Cukup. Biar mereka di luar sana tertanya-tanya apa lagi tarian seterusnya ya puan-puan. Okey. InsyaAllah. Okey. Ya. Tak apa. Jadi kalau kita tengok proses puan daripada yang sudah belajar di luar kemudian masuk ke kaedah haraki, dapat melihatlah perbezaan yang ketara daripada segi barangkali mengenal hukum tajwid dan dari segi yang terutama hukum tajwid lah kan. Kalau kita tengok kalau kaedah haraki ni macam puan cakap lagi tadi, macam puan cakap tadi lah, siap ada guna tarian saja. Ya. Puan di luar sana. Kalau puan Sharifah boleh belajar menari, kenapa tidak tuan-tuan dan puan-puan kan puan? Ya, betul. Ya. Tapi tarian ini mengikut syarak ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan pula tarian di luar sana tu bukan. Tidak, saya faham. Ya, betul juga dulu saya kata tarian, macam mana pula mengaji ni ada tarian, kita punya badan gelek ke? Itulah saya confuse masa tu. Oh, bila kata saya ikuti. Kita simpan dulu biar tuan-tuan. Okey. Biar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana tertanya-tanya apa sebenarnya kaedah haraki ni. Okey, jadi kita teruskan lagi. Ni pula berkenaan dengan tiba-tiba pula masuk ke toh ni. Semasa masuk dalam toh ni, macam mana perasaan puan ketika itu masuk dalam tadarus online haraki ni? Perasaan saya tu memang bila kata kita dah mengikuti NNM, saya tak nak ikut lagi. Saya kata macam saya dah share pula macam dah tahu tang tu. Saya nak cuba pula tadarus ni macam mana. Tadarus tu. Itu yang saya nak ikuti sangat tadarus sebab sebelum tadarus di haraki ni memang saya setiap macam kita bertadarus dengan kawan-kawan kan. Saya pun bimbing dia orang bertadarus. Jadi bila di haraki ni, hati ni macam suka sangat. Saya nak cubalah. Aku nak cuba dalam hati tu. Aku mesti cuba. Apa di tadarus di haraki pula. Saya nak yang macam mana nak cari pengalaman kat situ. Tapi bila dah dapat tu, alhamdulillah dah. Okey. Kira-kira dia lebih santai ke atau macam tadi saya tanya macam biasa je ke begitu? Lebih kepada santai lah. Santai. Lepas tu macam ustazah yang mengajar pun alhamdulillah ketawa-ketawa. Jadi dalam ketawa tu saya fikir bertadarus ni ada senda gurau dia, ada kita happy. Jadi ilmu tu kita dapat dengan mudah, tenang. Macam kita pun macam seronok sangat. Gitu. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau mengikut puan, pengalaman puan semasa bersama-sama dalam tadarus online, terutamanya masa waktu live, FB live. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tadarus online haraki ni kami adakan secara live, FB live dalam grup yang tertentu. Tidak terbuka tuan-tuan dan puan-puan untuk makluman. Jadi sebab di sini kita ingin tahulah sedikit pengalaman ketika bersama-sama dengan tenaga pengajar sewaktu di kelas toh tu secara live FB tu. Apa yang membuatkan puan rasa setiap kali aku tidak mau terlepas ikut live FB ni. Aku mesti bersama dengan ustaz. Masa tu bila kita bertadarus tu perasaan tu memang sangat macam seronok. Bila kata bila nak bertadarus, bila nak belajar masuk kelas toh ni, saya memang dah standby awal-awal, saya standby awal-awal. Saya tak mahu ketinggalan. Macam kalau macam kata kita terlambat sikit nak masuk, alamak lambat ke aku ni. Jadi macam perasaan tu memang sangat-sangat teruja. Kita nak belajar ni mesti nak sungguh-sungguh. Tak nak main-main macam tu. Memang sangat-sangat teruja dan sangat macam kita mesti tunggu lebih awal sebelum ustazah ada, kita dah standby dengan Al-Quran kita macam tu. Macam sangat-sangat seronok. Bila kata ustazah buka dia, Allahu Akbar, aku mesti dah ada di depan ni. Macam tu lah. Memang sangat-sangat teruja. Seronok, memang seronok sangat. Pengalaman yang paling berharga ketika mengikuti FB live tu dalam toh ni,
yang tidak rasa-rasanya yang tidak dapat di luar sana tu. Sebab kita buat ni secara online, secara live. Rasanya apa yang Puan rasa pengalaman yang paling yang buatkan Puan sentiasa tertunggu. Sebabnya kan bila kata buat macam secara online toh ni kelas toh kan, saya ni macam seronok. Oh, ada kawan-kawan saya tengok komen-komen, seronok je. Oh, boleh komen-komen macam tu. Oh ya. Jadi kita ni macam ada rasa macam pendapat dia orang macam ni, pendapat kita macam ni kan. Oh, boleh komen-komen itu jadi seronok. Berbanding dengan yang di luar tu bila saya mengikuti kelas tadarus, kita mana boleh komen-komen, tak boleh kan. Macam ni kita macam berlomba-lomba. Aku mesti nak dulu. Aku betul tidak? Macam tu. Kita macam nak mesti aku dulu. Aku boleh jawab ke tidak? Apa yang Ustazah cakap. Begitulah. Jadi macam rasa itu jadi teruja tu. Oh, aku boleh komen di luar tadarus dulu. Mana boleh komen-komen, kita nak perhati saja apa yang orang baca kan. Macam ni kita boleh komen, boleh santai. Bila Ustazah cakap macam ni, cepat kita komen. Itu jadi macam saya seronok sangat. Jadi pengalaman saya tu macam rasa kalau boleh aku tak nak tinggal tadarus ni seronok sangat berkawan-kawan kan. Walaupun kita tak kenal, kita tak nampak, tapi kita macam happy lah Ustazah. Macam tu. Dan paling yang saya dapat tahu, info-info yang saya dapat lah, kadang-kadang Ustazah tu bagi latihan on the spot. Contohnya baca ayat dalam satu muka surat tu, tiba-tiba kena pula suruh buat latihan dalam masa yang sama. Apa perasaan masa tu ketika itu? Latihan ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, latihan ini bukannya latihan yang mengira ke apa, tidak tuan-tuan dan puan-puan, tapi latihan ini berhubung kait dengan apa yang dibaca ketika itu. Contohnya hukum-hukum tajwid. Ini dia, apa dia ada. Cuba Puan Sharifah, mungkin Puan Sharifah boleh kongsikan sedikit sahaja. Kalau pada saya kan, bila kata Ustazah bagi spontan apa ni hukum-hukum tajwid ni, sebenarnya Ustazah bagi saya kan, saya dah standby dulu jawapan dia. Saya dah tengok muka surat berapa hari ni mengaji, muka surat berapa hari ni Ustazah akan ajar, saya dah standby apa dia tarian di situ. Saya dah standby awal-awal. Jadi bila kata Ustazah bagi spontan, insya-Allah aku boleh jawab ni. Gitu Ustazah. Ya. Itu kiranya itu pengalaman yang orang bilang yang memang sukar kita dapat di luar sana lah, sewaktu proses tadarus online Haraki ni iaitu FB Live di FB Live Puan, begitu? Ya begitu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, Puan Sharifah ini merupakan juga produk Haraki, produk kaedah Haraki daripada NMN, iaitu Nak Mudah Ngaji, sampailah ke tadarus online Haraki. Dalam kaedah Haraki ini dia ada beberapa produk-produk. Yang contoh produk yang sekarang sedang berjalan daripada NSN, NMN dan yang sekarang ini berjalan iaitu tadarus online Haraki. Produk ini kira produk yang berjaya lah, sebab di antara di kalangan mereka ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka cekal, mereka tabah mengikuti setiap proses ataupun setiap level yang dikeluarkan oleh kaedah Haraki ini. Jadi salah seorangnya itu Puan Sharifah. Ini beliau ni puan ni memang tabah. Macam dia cakap tadilah tuan-tuan dan puan-puan. Dia sanggup tunggu paling awal, tapi memang betul untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang yang selalu awal masuk kelas. Istilahnya masuk kelas tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tadarus online Haraki ni, apa di dalam itu diketengahkan di dalam tadarus online Haraki itu, kata Puan Sharifah memang sentiasa tertunggu-tunggu. Jadi itulah pengalaman Puan Sharifah ketika tadarus online Haraki ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana juga mempunyai misi dan visi yang sama seperti Puan Sharifah, mengenali kaedah Haraki dan seterusnya sampai ke level yang sekarang ini iaitu tadarus online Haraki. Tadarus online Haraki ini berjalan lebih kurang seperti Puan Ain katakan tadi, lebih kurang 3 bulan tuan-tuan dan
ada dia punya proses-proses dia. Dia bukan terus-terus macam tu, tapi dia ada proses-proses tertentu. Seperti yang Puan Sharifah katakanlah, sedikit itu tadi. Okey, jadi selepas ini Puan Sharifah, selepas mengikuti TOH ini, setelah dan sebelum, setelah dan mengikuti, selepas mengikuti tadarus online Haraki ni yang insya-Allah akan diteruskan lagi ke tadarus khatam ini nanti insya-Allah. Jadi bagaimana macam mana Puan rasa penerimaan Puan sewaktu mengikuti tadarus online yang sedang berlangsung ini, dan mungkin ianya boleh kita kongsikan sedikit untuk pengetahuan rakan-rakan di luar sana. Okey. Untuk bagi maksud saya mungkin sebelum ni bacaan agak sedikit kurang, ada sedikit barangkali cacatnya sedikit, tiba-tiba masuk di dalam tu ni terasa rupanya aku baca macam ni dulu, aku begini, rupanya banyak lagi kurangnya aku ni. Okey, cuba sedikitlah Puan kongsikan sedikit pengalaman. Sejak saya memasuki macam tadarus online ni, memang banyak mengajar saya tentang apa ni, sebutan huruf-huruf, tentang tajwid dia. Sebelum ni memang kata orang guru ngaji, tapi banyak yang sangat-sangat orang kata belum belum cantik sangat sebutannya. Bila kata saya dah masuk ni, baru saya dapat macam ni. Bila kata sebutan macam kol-kola tu, orang kata macam kita ada tarian apa ni, bola keranjang, bola pimpong, bola apa, bola subhanallah. Papan anjal. Papan anjal, Jadi pada situ kan, rupanya dia lain. Jadi saya pada situ macam, dulu ni aku sebut ni macam asal boleh bunyi je sebut walaupun saya mengajar. Asalkan boleh sebut, tak berapa macam nak mantap lah tu Ustazah. Tapi bila kita dah mengikuti, dah belajar dengan Ustazah Salasiah ni, jadi sebutan saya tu kata lebih mantap, lebih cantik, boleh macam sedap lah kita dengar kat telinga sendiri pun. Jadi macam saya tu macam seronok lah bila kata ada macam kita ikuti dah belajar macam ni. Berbanding dulu macam saya mengaji, semua sebutan bukan tak boleh sebut, tapi sebutan tu kurang lah kata orang kan. Tapi alhamdulillah lah sejak saya masuki online nitoh ni, saya alhamdulillah memang banyak yang saya tak boleh sebut cantik. Sekarang alhamdulillah, bukan kata angkat aku pikul sendiri Ustazah. Memang itulah tujuan saya, nakkan saya belajar ilmu tajwid ni. Yang paling diingat ketika sesi tadarus online itu menyebabkan Puan punya daripada Puan punya sebutan itu agak sedikit kurang dan akhirnya bertambah baik. Yang paling ingat tu apa dia? Yang paling ingat, yang selalu saya ingat Ustazah tegur saya, bab bola pimpong. Selalu saya bola pimpong macam ambil lewa je. Ustazah kata bola pimpong, saya cukup ingat sangat. Bola pimpong, bola keranjang, papan anjal. Tapi jangan kita jumpa papan anjal, tapi yang selalu Ustazah tegur saya mesti bola pimpong. Akhirnya itulah yang paling ingat sampai ke hari ini. Satu lagi, bila kata saya sebutan yang apa, silang, kurang sikit kata Ustazah, silang. Memang saya ingat, sampai bila kata saya mengaji, ini nanti aku mesti okey. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, apa yang kami sebutkan tu tadi, tarian-tarian yang kami sebutkan tu tadi, iaitu tarian bola pimpong, papan anjal, bola keranjang, silang, mesti tuan-tuan dan puan-puan tidak begitu mengetahui secara lebih mendalam. Jadi apa kata, seperti Puan Sharifah kata tu tadi, agak rugi kalau tidak join. Jadi
yalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ingin mengetahui apa itu tarian-tarian haraki ni, tarian-tarian kaedah haraki yang yang halal dari hukum apa ni, yang dibenarkan dengan dengan dibenarkan syarak ni bukan tarian-tarian biasa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin ini soalan yang yang terakhirlah daripada saya kepada Puan Sharifah. Saranan Puan kepada rakan-rakan yang berada di luar sana, mungkin ada yang masih rasa malu, ada yang masih rasa masih muda, awal lagi, belum tiba masanya lagi untuk aku pergi belajar membaca Al-Quran ni. Payahlah, guru pun susah mau dapat. Malulah mau pergi jumpa guru, malulah dengan kawan-kawan sudah tua macam ni baru mau belajar mengaji. Apa saranan Puan sebagai salah seorang yang usia Puan ni, usia remaja, ataupun yang di luar sana, Puan kepada rakan-rakan di luar sana? Bagi saya kan, saya syorkan mana-mana yang di luar sana tu nak mengaji, tak usah malu. Walaupun kita tak pandai, kita cara online macam kaedah haraki ni memang cukup baik. Pada saya, tak usah malu. Jangan malu. Kalau malu memang kita yang rugi. Kalau boleh, kita tak tahu kita nak cari guru di mana kan, kita ikut kaedah haraki. Sangat mudah. Memang sangat mudah. Apa yang dia ajar, ada tariannya, kita tak payah kata nak mengingatkan sesuatu yang macam buat pening kepala, serabut kan. Tapi kalau kita ikut kaedah haraki ni, InsyaAllah saya seranankan bagi mereka-mereka yang bukan kata tak pandai kan. Kadang-kadang dia ni boleh tapi dia malu kan. Saya syorkan masuklah dalam kaedah haraki. InsyaAllah. Memang insyaAllah boleh baca. Tak usah malu. Kita buang sifat malu tu. Terutamanya yang online-online begitu Puan? Ya, terutama yang online kan ramai kan, kadang-kadang tengok sana masuk banyak sangat sekarang online, tapi saya syorkan kaedah haraki terbaik ni macam terbaik. Terima kasih Puan Sharifah atas perkongsian yang diberikan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan rakan-rakan kita di luar sana juga turut sama nanti bersama-sama dengan kita, dengan tim-tim kita, tim-tim kaedah haraki ni untuk belajar dan mengenali kaedah haraki dan seterusnya belajar membaca Al-Quran kaedah haraki. Itu sebenarnya yang kita mahukan Puan Sharifah, betul? Ya betul. Meramaikan orang-orang Islam di Malaysia ni untuk pandai membaca Al-Quran. Itu sebenarnya target kita. Jadi seperti juga daripada Puan Sharifah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana yang masih agak malu, yang masih segan, yang masih barangkali punya ego yang macam saya cakap tadilah, macam Puan Sharifah tadi, mungkin belum masanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni tidak perlu mau tunggu belum masanya lagi. Nanti kalau sudah masanya, sudah terlambat pun agak masalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Sharifah atas perkongsian yang diberikan tadi, bermulanya dengan NMN, bermulanya dengan di luar sana mendengar saja Ustaz Zakaria tu membaca Al-Quran, tiba-tiba timbul minat dan terus juga mendaftar untuk masuk NMN, dan akhirnya dari NMN beberapa bulan berlangsung, kemudian masuklah pula akhirnya ke TO. InsyaAllah kita dan seperti yang Puan Sharifah cakap tadi, dia memang berhajat tuan-tuan dan puan-puan untuk khatam bersama-sama kaedah haraki. Jadi saya berharap, kami juga berharap di tuan-tuan di luar sana bersama-sama dengan kami untuk belajar membaca Al-Quran dengan kaedah haraki. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih Puan Sharifah. Saya sangat-sangat menghargai pengalaman dan pengalaman yang diceritakan oleh Puan Sharifah semasa bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Sama-sama Ustazah. Sama-sama. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dengan harapan jom kita belajar membaca Al-Quran. Jangan malu, jangan segan. Tawakal dan yakin
yang bahawasanya kita mampu untuk melakukan perubahan kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada kami dan sekian saja daripada saya dan daripada Puan Sharifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik perkongsian. Ni saya nampak dengan cerita yang Puan Sharifah ni, ini merupakan orang yang macam mana belajar sungguh-sungguh, dia saya nampak tu dia nak something tu, dia akan follow sampai ke akhirnya. Sampai dia belajar bacaan tak cun pun tak apa, tak rasa tak okey pun tak apa, tapi bila dia dah sampai masuk ke dalam tadarus online ni, kat Toh ni, dia rasa makin yakin pula nak baca. Sampai rasa sendiri pun rasa merdu. Yang tu paling penting. Orang lain nak apa, yang penting confident mau ada. Sendiri sama tu. Itu saya suka spirit ini. Ini yang sangat semangat ni untuk bagikan orang kata sokongan dengan orang kata inspirasi kepada orang-orang yang di luar sana tu. Ramai orang seperti Puan sebenarnya tak confident dengan diri sendiri. Bacaan macam mana apa semua, mereka semua sangat risau. Inilah peluang untuk mereka sebenarnya. Terima kasih sangat-sangat kepada Puan Sharifah punya perkongsian dan terima kasih sangat-sangat kepada Ustazah Salasiah Wahab. Baik, tanpa sama Ain. Sekarang ni betul saya cakap jujur. Baik. So alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di Zoom yang seterusnya ini. Baik, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.